Dan salam sejahtera diucapkan kepada peserta Tokoh Nilam Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2021. Diucapkan terima kasih yang tak terhingga buat 3 orang pengadil yang hebat, iaitu Farhada Zaitun, Puan Sharifah Rosnah dan Encik Idris. Pada petang ini kita bersyukur kerana dapat mengadakan pertandingan pemilihan Tokoh Nilam bagi daerah Kuantan Selatan. Sebab perkara ni dah kita nak buat secara bersemuka, tetapi ada masalah-masalah teknikal yang menyebabkan kita terpaksa buat cara macam ni lah. Dia ada 2 kategori, iaitu individu dan berkumpulan. Untuk individu, Irina kena pilih 1 soalan daripada 5. Sebenarnya 5, tapi cikgu ulang balik soalan-soalan tu 6, ada 6 peserta. Jadi kita ada soalan tu ada 2 kali. Irina boleh pilih soalan. Jadi Irina ambil masa untuk Irina fikirkan sejenak. Lepas tu barulah mulakan dengan sebut nama, tahun berapa, nama sekolah tak perlu. Boleh Boleh Irina? Nama sekolah tak perlu sebab kita tak nak tahu nama sekolah. Lepas tu Irina cakap poin-poin tu dengan penuh keyakinan. Jangan takut-takut, tak ada orang lain. Cikgu tak tengok, kita je. Urus setia, iaitu kita bersama dengan Puan Mastura, penolong PPD, USTP, Mas, mana muka Mas? Mas tak nak online muka, tak apa. Jadi ada lagi seorang tu, Encik Faizal, tapi dia tak dapat nak join sebab ada tugasan lain. Ni Puan Mastura. Jadi USTP kami ada 3 orang sekarang ni. Encik Faizal dia ada tugasan lain, jadi saya menggantikan dah. Itu yang muka kalau tutup tu jangan terkejut, muka Encik Faizal sebab guna dia punya email. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Irina untuk memilih dahulu soalan. Kita bermula dengan nombor 1 sampai nombor 6. Irina pilih dulu soalan nombor berapa yang Irina nak? Saya memilih soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Dijemput salah seorang pengadil. Nak Azhar bacakan ke ataupun pengadil yang bacakan soalan? Soalan nombor 1 ya? Boleh rekodkan dalam tu soalan Irina dipilih nombor 1. Alright. Nak Azhar bacakan ke atau para pengadil? Azhar bacakan? Ya rasanya Puan lah bacakan. Tak ada masalah, boleh je. Alright. Soalan nombor 1 Irina dengar baik-baik. Cikgu akan baca 2 kali untuk lebih jelas. Kalau kurang jelas, beritahu ya. Soalan nombor 1 bertemakan kesihatan dan kebersihan. Soalan nombor 1 bertemakan kesihatan dan kebersihan. Amalan mencuci tangan dengan sabun bukan hanya untuk mencegah penularan COVID-19 semata-mata, malah boleh menghindarkan diri dari pelbagai penyakit. Jadi cikgu nak minta Irina cuba huraikan tentang boleh menghindarkan diri dari pelbagai penyakit dengan kita mencuci tangan. Mulakan dengan perkenalkan diri, tahun berapa, umur kelas tahun berapa, dan juga tak perlu sebut tak sebut sekolah lah, dan terus kalau nak mulakan boleh mulakan. Kita ada masa lebih kurang, ambil masa dululah. Kalau dah bersedia baru mulakan, jangan kelang kabut. Cikgu ulang balik. Tema untuk soalan nombor 1 adalah kesihatan dan kebersihan. Amalan mencuci tangan dengan sabun bukan sahaja untuk mencegah penularan COVID-19 semata-mata, malah boleh menghindarkan diri dari pelbagai penyakit. Huraikan. Assalamualaikum Cikgu Nur Syairah. Cikgu Ira. Cikgunya ada bersama sekali. Tak apa.
Okey, kalau dah bersedia boleh beritahu kalau tak bersedia tak apa, kita bagi masa. Terima kasih cikgu. Cantik. Antara bertemu pada di tengah tahun. Nur Erdina Humairah berbicara amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Tuan Pengurus Majlis dan para Sekejap ya, Idina makin tersekat-sekat. 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 Dia tak berapa jelas suara dia. Okey. Boleh Idina mulakan sekali lagi? Jangan takut, dia memang biasa online ni macam kadang-kadang saya pun telan juga. Sebab dia kena data kan, kadang tak apa. Okey, kita mulakan sekali lagi ya sebab tersekat-sekat. Alright. Boleh mulakan semula ya Idina? boleh cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Cantik berseri si anak dara, bertemu bonda di tengah damai. Nur Erdina Humairah kita berbicara, amalan membantu jadikan penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan pengarusi majlis dan para hakim yang arif lagi bijaksana. Nama diberi Nur Erdina Humairah binti Umar. Saya berumur 11 tahun. Saya merupakan pelajar di tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Seribu Nongsi. Terima kasih. Boleh huraikan? Kebersihan tangan bererti membersihkan tangan dengan sabun atau cecair basuh tangan beralkohol. Kebersihan tangan merupakan cara yang paling berkesan untuk menghalang jangkitan kuman. Banyak penyakit seperti selsema. Suara tak ada Idina. Kita sambung ke banyak penyakit tu tak apa. Kita faham talian kan? Suara tak ada. Okey, kita sambung dengan banyak penyakit boleh? Okey. Banyak penyakit seperti selsema, cirit terjadi akibat jangkitan kuman dari seorang ke seorang. Orang ramai juga boleh dijangkiti penyakit pernafasan seperti COVID-19 atau selsema biasa. Yang device yang kedua, cuba buka suara. Okey, tak apa. Lepas tu kita bagi masa. Sambung. Cikgu, boleh saya nak tukar pelain dulu? Apa dia? Saya nak tukar pelain dulu. Line? Right? Pelain dulu. Nak tukar line dulu? Okey, dah boleh sambung. Tak apa. Idina cakap je. Sambung terus. Sambung je yang tadi tu. Yang berhenti tadi, Idina sambung je. Jangan risau, tak apa cik. Kita bagi masa untuk Idina. Kita tahu line kan? Tak apa, teruskan. Teruskan point dia. Suara-suara tak ada. Okey, tak apa, teruskan. Macam tu. Contohnya, jika mereka tidak mencuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Meskipun kelihatan bersih, tangan masih dapat membawa kuman. Kuman begitu kecil sehingga sama sekali tidak kelihatan. Apabila kita menyentuh orang lain atau sesuatu benda, kita dapat menyebarkan kuman tanpa menyedarinya. Juri yang arif lagi bijaksana
tahukah kita bila kita harus membasuh tangan? Kita perlu membasuh tangan dengan sabun dan api dan kerap, terutamanya apabila kita perlu membasuh tangan dengan sabun, dengan rapi dan kerap, terutamanya apabila sebelum, semasa dan setelah menyediakan makanan. Setelah membuang air atau menggantikan lampin. Setelah membuang hingus, bersin atau batuk. Dan apabila masuk dan keluar klinik atau hospital. Saya dapati sekurang memberi perhatian tentang cara membasuh tangan dengan cara yang betul. Caranya ialah apabila tangan jelas kelihatan kotor, basuh dengan sabun dan air. Kita perlu basahkan kedua belah tangan dengan sabun. Kemudian, gosokkan sabun ke serata kedua belah tangan. Perlu beri perhatian pada bahagian belakang tangan dan jari serta kuku, hujung jari dan selepas itu, bilas tangan dengan air yang mengalir. Yang terakhir, kita perlu lapkan dengan tuala atau kain atau tisu yang bersih. Kesimpulannya, amalan kerap mencuci tangan perlu adalah diwajibkan bagi menghindari risiko penularan virus COVID-19 kerana virus itu dapat bertahan di permukaan kulit manusia sehingga 11 jam dan dengan mencuci tangan dengan sabun dengan rapi sangat penting untuk membunuh virus itu. Sekian. Okey, tahniah Idina, walaupun tersekat-sekat tetapi Idina yakin dan boleh menjawab dengan baik. Okey, terima kasih diucapkan pada Idina Humaira. Jadi Idina boleh left group dulu dan cikgu akan panggil dalam untuk sesi perkumpulan. Boleh ya? Tak ada masalah kalau sebab itu kita bagi masa. Okey, terima kasih. Azhar, bahagian tempoh masa. Bahagian tempoh masa ni kita kena catat ke berapa lama? Tak payah. Bahagian tempoh masa yang Azhar akan, sebabkan kita tahu lifeline tersekat-sekat, Azhar akan stop, Azhar akan kira dalam tempoh masa berapa minit. Okey. Sebab kita kalau dalam pertandingan secara online, offline, kita terus catat masa supaya tak lebih pada waktu je kan. Okey. Maknanya yang bahagian tempoh masa ni dia akan jalan. Okey. Azhar yang akan rekodkan, Azhar akan tengok balik recording ni. Lepas tu Azhar akan kira masa. Daripada dia tersekat-sekat tu, kita akan kira masa, tengok masa tu. Sebab kita tahu secara talian kan. Jadi kiranya masanya yang masa tu tak apa, biarkan. Sebab itu untuk catatan kami je. Sebab pemilihan untuk peringkat seterusnya dia nak tengok masa tu. Jadi untuk catatan kami, pengadil tak perlu. Okey, Assalamualaikum peserta yang kedua, iaitu adik Nonaili Darwisha. Ya, betul? Betul. Okay, sementara yang ni kita ada soalan nombor 2 hingga nombor 6. Boleh adik Naili pilih soalan dahulu. Sementara nak betulkan ni kan, boleh pilih soalan tak nombor 2 hingga nombor 6. Nak pilih soalan yang mana? Naili nak ambil soalan 1. Soalan 1. Soalan 1 tak boleh dah dipilih. Jadi soalan nombor 2 hingga nombor 6 sahaja yang tinggal. 2, 3, 4, 5, 6. Nak pilih yang mana? 2. Okey, soalan yang kedua. Okey. Boleh dengar? Okey, dah bersedia belum ni? Dah bersedia belum ni?
Okey, macam ni Dengar dulu soalan, cikgu akan bacakan 2 kali. Kemudian Nali ambil masa. Bila nak mulakan, baru bagi salam, sebut nama dan tahun berapa dan tak perlu sebutkan nama sekolah. Boleh? Boleh. Okey, soalan yang kedua berbunyi begini. Soalan kedua bertemakan perpaduan. Soalan kedua bertemakan perpaduan. Pelbagai pihak telah memberi bantuan bagi membantu golongan B40 meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi kegawatan ekonomi kesan penularan COVID-19. Okey, cikgu ulang balik. Pelbagai pihak telah memberi bantuan bagi membantu golongan B40. Golongan yang susah lah. Meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi kegawatan ekonomi kesan daripada penularan COVID-19. Boleh tak Nazri huraikan tentang pelbagai pihak yang membantu dalam keadaan penularan COVID-19, ramai yang dah berhenti kerja kan? Apakah bantuan-bantuan yang diberikan? Boleh Nali huraikan mengenai tema perpaduan ini? Boleh? Boleh ke Nali? Okey. Okey, kalau nak mula teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nunai Dawisha binti Haizin. Saya berusia 11 tahun. Berbagai pihak seperti kerajaan, swasta, NGO telah mengeluarkan bantuan keuangan. Bantuan prihatin nasional. Bantuan sara hidup. Bantuan keuangan kepada BPO. Pemberian moratorium kepada peminjam. Kepada peminjam-peminjam di institusi keuangan. Dapat meringankan beban. Dapat mengurangkan kebimbangan dan tekanan. Pengeluaran dana kumpulan wang simpanan. Pengularan dapat membantu keuangan. Ada lagi maklumat ataupun isu? Okey, Tanya, jangan takut. Okey, terima kasih diucapkan kepada Naili kerana dapat menjawab soalan yang dipilih. Okey, Naili boleh left group dahulu, nanti cikgu akan panggil semula untuk dalam kumpulan. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih Naili. Assalamualaikum Alisa. Suara tak on, kamera ni tak mic tak on. Sorry. Assalamualaikum. Salam. Kita testing dulu. Okey. Boleh. Kat mana dekat bilik ke apa kak? Dekat bilik. Kat bilik lain okey semua Okey. Okey, inilah apa? Kita terpaksalah buat Google Meet kan dalam keadaan sekarang. Jadi Alisa dah bersedia ke belum? Boleh. Dah boleh bersedia
Okey, sekarang ni cikgu nak suruh Arisa pilih dulu soalan. Soalan yang tinggal adalah nombor 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 dan 6. Okey, pilih dulu soalan. Nak nombor berapa? 4. Okey, nombor 4 ya. Okey, macam ni bila cikgu bacakan soalan, cikgu akan bacakan 2 kali. Arisa dengar dengan teliti, lepas tu Arisa ambil masa. Okey, bila dah bersedia, mulakan dengan salam, bukan nama, tahun, sekolah tak perlu. Boleh? Okey? Boleh. Nanti jangan kelam-kelam, relax dulu, tenang bagi rasa dah boleh nak menjawab, mulakan. Macam tu ya. Okey, kita tengok soalan nombor 4, boleh? Okey. Alright, kita tengok soalan nombor 4 untuk individu. Okey, soalan nombor 4 adalah bertemakan sains, teknologi dan inovasi. Saya ulang, soalan nombor 4 berkaitan dengan sains, teknologi dan inovasi. Soalannya, penggunaan pelbagai aplikasi dalam telefon pintar semakin meluas. Salah satu yang popular adalah aplikasi TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Okay, cikgu ulang balik ya. Macam senyum macam tu. Okay, alright. Penggunaan pelbagai aplikasi dalam telefon pintar semakin meluas. Salah satu yang popular adalah aplikasi TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Boleh tak adik Nur Arisa huraikan tentang penggunaan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia? Okay. Saya tak dengar lah. Oh, tak dengar, cikgu ulang balik penggunaan pelbagai aplikasi dalam telefon pintar semakin meluas. Salah satu yang popular. Salah satu yang popular adalah TikTok. Tahu tak TikTok? Okey. Di kalangan masyarakat Malaysia. Boleh tak Arisa jelaskan, huraikan tentang aplikasi TikTok ni, penggunaannya untuk dalam masyarakat Malaysia? Boleh ya? Boleh? Jelas? Jelas. Boleh mulakan? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua para juri, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Arisa Syahira binti Muhammad Syahir dari kelas 5 IRI. Saya merupakan seorang pengawas sekolah. Pada tahun lepas, saya telah mewakili daerah Kintas Selatan dalam pertandingan bercerita bahasa Melayu tahap 2 ke peringkat negeri Perak dan mendapat tempat keempat. Pada tahun ini pula, saya mendapat johan dalam pertandingan deklamasi sajak, adab dan nilai peringkat Kintas Selatan dan seterusnya ke peringkat negeri Perak. Pada hari ini, saya telah memilih tema sains, teknologi dan inovasi dengan tajuk penggunaan TikTok. TikTok adalah salah satu aplikasi sosial yang digunakan untuk membuat dan berkongsi video. Pengguna TikTok kebanyakannya dalam lingkungan 12 hingga ke 30 tahun yang meluangkan masa sekitar sejam sehari melayari aplikasi berkenaan. Ini menjadikan aplikasi itu berpotensi untuk digunakan sebagai platform tambahan bagi pendidikan. TikTok digunakan untuk menyebarkan maklumat bermanfaat kepada orang lain, memandangkan aplikasi berkenaan mempunyai proses syutingan video yang mudah, video TikTok pendek dan berdurasi dalam 15 saat sahaja. Justeru, ia memerlukan kreativiti dan usaha bersungguh-sungguh bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan bermakna dan disukai oleh ramai pengguna, terutamanya pelajar. Sepanjang pandemik COVID-19, aplikasi TikTok telah memberi ilham kepada guru-guru untuk menggunakannya sebagai pendekatan itu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Guru-guru menggunakan TikTok untuk berinteraksi dan berkongsi rutin harian. Kebanyakan pelajar mempunyai akaun TikTok tersendiri. Ini memudahkan para pendidik untuk memanfaatkannya sekaligus membantu dalam proses memudahkan para
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Video-video yang dihasilkan oleh guru adalah kreatif, berwarna-warni, inovatif dan sebagainya. Video-video yang telah dihasilkan akan dikongsikan ke dalam aplikasi tersebut. Murid-muridnya boleh melayari aplikasi tersebut sambil menonton video yang dihasilkan oleh guru. Murid-murid dari serata dunia boleh melihat video yang telah dikongsikan ke dalam aplikasi TikTok. Tetapi kebanyakan pihak beranggapan aplikasi TikTok ialah melalaikan dan tidak memberikan faedah kepada diri sendiri, malah sekeliling. Pengguna TikTok akan menjadi leka dan menghabiskan banyak masa berjam-jam untuk menghasilkan satu video yang mengikut trend. Mereka akan menjadi ketagih dan sanggup menghabiskan masa agar video mereka mempunyai ramai pengikut. Video yang dihasilkan adalah tanpa batasan, tidak ditapis dan tidak disunting. Ini akan meningkatkan kes jenayah dan seksual. Meskipun masyarakat berfikir lebih banyak sisi negatifnya berbanding positif, masyarakat masih tidak boleh menyalahkan perkembangan dari segi teknologi. Saya berharap agar pengguna-pengguna aplikasi TikTok menggunakannya dengan baik dan tidak menyebabkan kes jenayah dan sebagainya semakin tinggi. Pengguna TikTok mestilah menggunakan masanya dengan betul. Contohnya, sejam sehari untuk melayari aplikasi berkenaan. Ramai remaja sekarang pergi ke tempat yang berbahaya demi mendapatkan satu video untuk mendapatkan ramai pengikut. Jadi saya berharap agar remaja-remaja sekarang tidak melakukan aplikasi tersebut sebagai satu jenayah ataupun meningkatkan kes seksual. TikTok digunakan untuk menyampaikan video yang bermanfaat kepada penggunanya. Sekian sahaja daripada saya. Izinkan saya mengundur diri. Semoga bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Adik Arisa. Okey, Tanya dapat menjawab soalan dengan baik. Arisa left group dulu. Nanti kita akan panggil untuk perkumpulan. Boleh? Boleh. Terima kasih. Sama. Semangat. Bila lain okey dah kan. Tak dengar Kak Pah cakap apa. Dia jadi lancar lah. Kita tak adalah rasa terganggu kan. Oh iyalah. Okey. Assalamualaikum Khairul Ahmad, Danish. Okey, tadi semangat dia masa awal. Okey okey. Sekarang ni cikgu dah bersedia ke belum ni? Okey. Okey dah. Semangat. Sekarang ni kita ada lagi 3 soalan, iaitu soalan nombor 3, nombor 5 dan nombor 6. Ya. Nombor 3, nombor 5 dan nombor 6. Adik Khairul, cuba pilih soalan yang mana yang nak jawab. Saya memilih soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, sebelum cikgu membacakan soalan, cikgu akan baca 2 kali untuk lebih kefahaman. Jadi, Khairul Amal boleh ambil masa. Lepas tu kalau dah bersedia, boleh mulakan dengan salam. Perkenalkan diri, tahun berapa dan sekolah tak perlu sebut. Boleh? Okey. Okey, dah bersedia belum? Dah. Okey, dengar soalan baik-baik. Cikgu akan baca 2 kali. Okey, soalan untuk soalan 3 adalah bertemakan patriotisme, kewarganegaraan dan jati diri. Patriotisme, kewarganegaraan dan jati diri. Okey, soalannya, salah satu cara untuk menunjukkan semangat patriotisme ialah mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan. Ulang balik. Salah satu cara untuk kita menunjukkan semangat patriotisme ialah mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan. Kebetulan sekarang ni bulan kemerdekaan.
So, cikgu nak minta adik Khairul, Ammar dan Nish untuk menghuraikan tentang semangat patriotisme dengan pengibaran jalur gemilang. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih Perdana Hakim yang arif lagi bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karul Ahmadanish bin Karul Nizam. Saya berumur 5 dan saya bersekolah di SK Methodist SS Kampar. Lazimnya, dua perkara yang dilakukan bagi menzahirkan perasaan gembira menyambut kemerdekaan ialah menyanyikan lagu patriotik dan mengibarkan bendera negara. Kita boleh lihat dengan mengibarkan jalur gemilang, perasaan keseronokan dan kegembiraan lahir dari jiwa kita menyebabkan semangat patriotisme kita berkobar-kobar. Di sekolah, amalan mengibarkan jalur gemilang dalam kalangan pelajar diterapkan supaya kekal sebagai menjadi tradisi untuk membentuk jati diri sebagai warga negara Malaysia. Dalam masa yang sama, berbagai aktiviti diadakan di bulan kemerdekaan seperti pertandingan syair, sajak, menyanyian lagu patriotik serta pertandingan yang melibatkan penyertaan aktif masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan. Sepanjang bulan tersebut, kita akan mengibarkan jalur gemilang. Pada tahun ini, tema Malaysia Prihatin sekali lagi menjadi tema bulan kebangsaan bagi tahun 2021. Dan semangat jalur gemilang tetap diteruskan walaupun negara kita dilanda pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan cara ini, rasa cinta kita pada negara tidak akan padam sampai bila-bila. Di sini lahirnya rasa cinta negaraku, Malaysia. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Khairul Ammar, lancar nampaknya dah bersedia. Okey, adik Khairul Ammar boleh left dahulu sebab kita ada lagi 2 peserta individu dan nanti cikgu akan bagi tahu dalam grup Telegram untuk masuk semula. Boleh? Terima kasih. Boleh. Sama-sama. Assalamualaikum. Muazzim. Nak panggil apa? Muazzim Amza ke Muazzim Amza? Ya, Muazzim Amza. Muazzim Amza ya. Okey, cuba on kamera tu nak tengok yang mana satu ni. Muazzim Amza ni. Oh, handsome. Okey. Alright. Okey. Dah bersedia belum? Dah. Okey dah. Okey, sekarang ni sebelum kita nak mula, kita ada 2 soalan, iaitu soalan nombor 5 dan nombor 6. Soalan nombor 5 dan nombor 6. Jadi adik Muazzim ni nak pilih soalan yang mana? 5 lah. 5. Okey. Okey, 5 ya. Okey, 5 ni tema. Okey, sebelum cikgu nak bacakan soalan, lepas tu cikgu bagi tahu cara dia kan. Okey, sekarang ni Muazzim, cikgu akan baca soalan 2 kali. Lepas tu bila nak mulakan, Muazzim akan perkenalkan diri, tahun berapa, sekolah tak payah sebut. Baru kita dengar. Kalau tak bersedia lagi, tenang dulu, relax dulu, ambil masa sikit, baru sebut. Boleh? Okey, boleh cikgu bacakan soalan yang kelima? Boleh. Boleh ya? Okey, soalan yang kelima adalah tema kekeluargaan. Soalan yang kelima adalah tema kekeluargaan. Kasih sayang amat penting dalam sesebuah keluarga bagi mewujudkan rasa harmoni. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dipatuhi oleh setiap ahli keluarga. Jadi setiap keluarga ada peraturan masing-masing Jadi boleh tak adik huraikan? Cikgu baca balik kasih sayang amat penting dalam mewujudkan rasa harmoni dalam keluarga. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang tersendiri yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli keluarga. Boleh huraikan? Okey. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muazzim Amza bin Muhammad ini. Saya belajar dalam tahun 5.
Ni, pada pandangan saya, nilai sayang menyayangi amatlah penting dalam sebuah keluarga. Nilai sayang menyayangi ini boleh merapatkan hubungan ahli keluarga. Dalam keluarga juga, ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi. Peraturan. Teruskan Adik Hamzah, peraturan apa tadi? Boleh sambung. Okey, Azhar berhenti bercakap tu teman. Okey, macam ni Hamzah jangan takut. Ni peraturan dalam keluarga. Contohnya dalam keluarga Hamzah sendiri, kan mesti ada peraturan kan? Betul? Ada sekolah ada peraturan, maksudnya kena pakai baju sekolah lengkap, kena masuk kelas, itu peraturan sekolah. Sekarang ni peraturan keluarga. Kalau Hamzah ingat peraturan keluarga Hamzah, apa peraturan yang ibu bapa buat supaya menjaga keharmonian keluarga? Okey. Ya? Boleh? Jangan takut. Ingat keluarga peraturan Hamzah dah. Apa yang mak ayah bagi peraturan, kalau tak ikut peraturan, mungkin akan kena denda ke apa ke. Boleh? Jangan takut. Relax je. Okey, teruskan. Mula dari semula ke? Boleh. Tak ada masalah. Teruskan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Mak Zaim Hamzah bin Muhammad Asani. Saya belajar dalam tahun 5. Pada pandangan saya, nilai sayang menyayangi ini amatlah penting dalam sebuah keluarga. Sesungguhnya, nilai sayang menyayangi ini boleh merapatkan hubungan keluarga. Terdapat beberapa peraturan yang ahli keluarga tetapkan dalam sebuah keluarga. Yang pertama, seperti sekarang ini seperti mesti ada Google Meet, pelajaran dekat sekolah. Jadi keluarga tetapkan peraturan ini. Yang pertama, perlu bangun awal pagi dan ibu bapa selalunya suruh saya untuk solat subuh dahulu dan mandi semua itu. Lepas itu kalau dah tiba masanya nak masuk Google Meet sekolah, ibu saya akan ingatkan saya dan terus saya masuk Google Meet. Saya bersekolah macam biasa. Lepas habis sekolah saya akan ibu saya akan menyediakan makanan tengah hari. Okey, cikgu nak tanya, setiap hari Hamzah kena tidur pukul berapa? Ada tak keluarga tetapkan satu adik-beradik kena tidur? Okey, cuba ceritakan tentang peraturan tidur waktu malam. Bapa saya ada tetapkan waktu untuk tidur malam, iaitu pukul 9 atau selepas solat isyak. Kenapa bapa tetapkan begitu? Kerana kadang-kadang saya tidak tidur malam.
Saya kerap tengok TV dan tengok. Apa kesannya kalau kita kurang tidur? Kita boleh bila kita tak kerap tidur, kita rasa badan kita lemah, tak larat, mata kita macam susah nak buka. Boleh juga sakit. Itulah peraturan yang cikgu bantu Amza untuk menjawab soalan ni. Sebab itulah peraturan dan salah satu ialah keluarga tetapkan mesti tidur lepas isyak. Sebab apa? Dia nak bagi badan kita segar. Bila kurang tidur, Amza pun dah beritahu kan kesan-kesan akibat kurang tidur. Boleh? Itulah peraturan. Okey, tanya masih cuba menjawab, jangan putus asa. Okey, nanti kita akan berjumpa lagi dalam sesi berkumpulan. Jangan takut. Jangan gugup. Cikgu tak makan orang. Cikgu akan bantu. Boleh? Macam tadi Hamzah tak boleh jawab, cikgu bantu kan? Cikgu bantu satu sahaja. Tapi cikgu nak tengok Hamzah bercakap. Boleh Okey, tinggalkan dulu kumpulan ni. Nanti cikgu panggil lagi untuk aktiviti berkumpulan lah. Tapi jangan takut. Okey, yakin pada diri. Boleh? Okey, terima kasih Hamzah. Nanti kita jumpa lagi sekejap lagi Okey, tutup dulu. Nanti kita join balik. Okey, nanti cikgu panggil balik. Okey. Takut je. Tak apalah, kita bantu sikit-sikit. Zaman akak rindu dah zaman mengajar dulu Kak. Rindu mengajar. Sekarang duduk dekat ni tak ada mengajar kan. Rindu. Tak apalah, bagi diorang idea sikit-sikit, bagi diorang berani supaya kita tak nak ganggu emosi mereka masa berkumpulan nanti kan. Lagipun dalam keadaan lain yang tersekat-tersekat ni kan, dia macam ganggu mood budak lah juga. Itulah itulah kata kita bagi galakan supaya kalau dia kurang bahagian individu, dia boleh top up bahagian bulan. Ini kesan Dato' Ashike, manalah cikgu tahu, ingatkan cikgu. Ni buka kamera. Kita tengok kawan, kenapa? Cikgu ingat cikgu diam je. Tapi tak apalah. Kenapa? Cikgu ingat cikgu. Dia cikgu dah kata. Jadi cikgu je. Tadi cikgu. Tak apa. Alright. Okay. Tadi dah tengok kawan-kawan kan, patutlah. Tak takut ke tengok kawan-kawan? Cikgu tak nak bagi tengok supaya takut. Tapi dah tengok kan tadi kan? Kita tak adalah nak stress sangat. Okay, sekarang ni kan tak ada pilihan lah. Saya Dato'? Tak ada pilihan dah. Soalan yang ada tinggal satu je. Tak ada, itu satu. Dia kena jawab je kan? Kena jawab yang tu je. Tapi jangan risau, soalan nombor 6 kita ulang balik soalan yang mana yang kita pilih kan? Okey, dah bersedia belum? Dah. Cikgu bacakan soalan ke-6. Nanti kalau nak mulakan, bagi salam, perkenalkan diri, tahun berapa, nama sekolah tak payah sebut. Lepas tu ambil nafas, tenang dulu baru sampaikan. Boleh? Boleh kan? Takut? Betul lah. Tak nak bagi tengok semua orang. Ini tengok semua orang. Ingatkan cikgu ni nak tengok. Okey, tak apa. Okey, soalan ke-6 ialah berkaitan dengan perpaduan. Soalan ke-6 bertemakan perpaduan. Pelbagai pihak telah memberi bantuan bagi membantu golongan B40 meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi kegawatan ekonomi kesan akibat penularan COVID-19. Kita ulang balik, pelbagai pihak telah memberikan bantuan bagi membantu golongan B40 untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi kegawatan ekonomi kesan akibat COVID-19. Boleh adik saya Dato' huraikan mengenai kenyataan ini? Boleh? Kamera buka lah, nak dengar. Kita cakap, yakin ke tak yakin? Buka on kamera. Ada markah tu on kamera tu. Nanti hilang markah tak on kamera. Cuba on kamera. Dato'? Cikgu boleh ulang lagi sekali tak? Okey, macam ni Cikgu ringkaskan. Okey, sekarang ni kan COVID-19. Banyak
bantuan-bantuan yang telah diberikan untuk membantu golongan yang tak ada pendapatan ni, golongan yang rendah B40 lah kita panggil kan, untuk meneruskan hidup. Ada yang tak kerja, jadi adik saya Dato' huraikan tentang bantuan macam mana golongan yang tak ada kerja ni nak teruskan kehidupan mereka sebab COVID-19 ni. Kan banyak kan tengok banyak bantuan diberikan, jadi huraikan tentang bantuan-bantuan untuk golongan COVID-19 ni. Kesan dia ramai kan yang tak ada kerja kan, tak ada duit kan, apa bantuan-bantuan yang diberikan. Boleh? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syaidatul Ashikin binti Ahmad Halidi. Saya berumur 11 tahun. Okey, saya Dato'. Tengok cikgu. Okey, saya Dato' tengok kan dekat TV, dekat Facebook, ramai orang bagi bantuan, betul tak? Macam-macam bantuan ada. Okey, cikgu nak saya Dato' huraikan tentang bantuan-bantuan tu. Ada yang gantung bendera putih kan? Cikgu nak saya Dato' huraikan apa bantuan-bantuan tu. Macam mana? Kalau tak ada duit, tak ada makan, macam mana nak hidup kan? Okey, huraikan. Sekarang, dunia telah dilanda COVID-19. Terdapat banyak golongan yang terjejas sekarang. Syaidatul, tenang, tarik nafas dulu. Tenang, tarik nafas, tak payah fikir apa-apa. Tak payah fikir apa-apa, fokus je. Fokus apa yang Syaidatul dah prepare sebelum ni kan, dah prepare kan. Okey, fokus itu je. Kamu jangan fikir, jangan kamu tengok kawan-kawan yang dah buat tadi kan, kamu dah tengok. Tu sebab tak boleh masuk awal. Bila kamu tengok, kamu jadi nervous kan, kamu jadi risau kan. Sekarang tak payah. Tarik nafas, pejam mata, tarik nafas, istighfar dalam hati. Zikir sikit-sikit, subhanallah, bagi tenang tenang dulu. Tenang dulu. Tak apa, jangan risau. Itu yang semua cikgu-cikgu kat sini okey je, kamu jangan risau. Anggap kamu tak nampak cikgu-cikgu ni. Tak payah jangan risau ya. Kalau risau kamu tak boleh nak cakap. Kamu tenang, tarik nafas, pejam, bagi tenang, tarik nafas, ingat balik apa yang kamu dah prepare, kamu cakap. Ya? Okey. Tarik nafas dulu. Tenang dulu, tak ada apa. Janganlah takut, tak ada apa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syaidatul Ashikin binti Ahmad Halidi. Saya merupakan pelajar yang berumur 11 tahun. Penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan seluruh dunia terpaksa saya cikgu. Tak apa. Boleh. Cakap je. Ashikin kalau tak selesa duduk, boleh berdiri. Nak berdiri. Berdiri rasa bebas sikit, boleh dapat idea. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syaidatul Ashikin binti Ahmad Halidi. Saya merupakan pelajar yang berumur 11 tahun. Penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan bukan sahaja krisis kesihatan sedunia, tetapi juga krisis ekonomi pada skala yang tidak pernah dialami pada peringkat global. Banyak orang yang telah menghulurkan bantuan kepada golongan yang terjejas seperti kehilangan pendapatan dan golongan yang miskin. Bantuan bakul makanan dan barangan kesihatan telah diagihkan kepada semua golongan-golongan yang diperlukan itu. Terdapat juga pemberian makanan secara percuma di tempat-tempat terbuka. Dengan itu, ramai telah menghulurkan bantuan kepada mereka dan memberikan sumbangan khas untuk mereka. Mereka juga
Mereka juga mengutip sumbangan untuk membantu golongan yang terjejas seperti di perkampungan yang bekerja di sawah-sawah dan yang lain-lain. Kegagalan memenuhi keperluan asas akan memberikan impak lain seperti menjejaskan tahap kesihatan, masalah sosial dan sumber insan kepada isi rumah dan seterusnya negara. Dengan itu, marilah kita memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Janganlah kita kedekut kepada mereka. Kesimpulannya, penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan seluruh dunia termasuk negara Malaysia dilanda kesusahan. Jadi marilah kita membantu sedikit demi sedikit kepada mereka. Sekian, terima kasih. Maaf cikgu, tergagap-gagap. Tak apa, boleh kan? Kalau tak nervous boleh kan? Sebenarnya boleh, cuma nervous. Tak apa. Jangan risau. Kalau dari tadi tak cakap, langsung tak ada markah. Kan? Okey, tenang dulu. Lepas ni kita nak masuk sesi berkumpulan. Sebab itulah tadi cikgu ingat cikgu. Kalau cikgu tengok, cikgu kata tak ada masalah. Kita tengok kawan lah ni. Tapi tak apa. Lepas ni jangan nervous dah. Kita nak sembang-sembang aja. Boleh? Ada point tapi nervous hilang semua. Boleh kan? Dia dah tarik nafas, dah okey. Semua dah boleh kan? Okey, tak apa. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Kita akan buat secara berkumpulan pula ya. Okey, nanti cikgu jemput yang lain boleh masuk. Boleh Edina? Edina nak jadi ketua ke angkat tangan tadi? Edina nak jadi ketua? Boleh? Boleh? Edina nak? Boleh. Okey, sekarang ni Edina Humaira akan jadi ketua kumpulan ni. Jadi kita bagi Edina untuk pilih soalan 1 hingga 5. Lepas tu setiap seorang akan berbincang mengenai soalan ni. Jadi angkat tangan seorang-seorang, nanti Edina akan pilih. Okey, Arisa bercakap. Lepas tu Sadatul cakap ke, Amma ke, boleh? Boleh Edina? Okey, kalau dia kata cikgu dah tak ada point lah, kita buka yang kedua. Orang lain pula jadi ketua. Boleh? Kita nak cakap seorang-seorang. Ini kita berkumpulan ni, kita nak tengok komunikasi antara semua. Ya, boleh Okey, kita Edina cuba pilih satu soalan 1 hingga 5. Azhar, rasanya sebab tadi dia orang left kan, lepas bercerita dia orang left, mungkin dia tak kenal antara kawan tu, boleh tak dia orang perkenalkan kawan diri sendiri lagi sekali supaya rakan yang lain kenal. Okey, boleh, tak ada masalah, boleh tak apa? Tak ada masalah. Okey, kita mulakan dengan Muazim Amzah ya? Panggil Amzah ya? Okey, Amzah perkenalkan diri. Pilih nama Amzah. Saya Muazim Amzah dan Muhammad Saini, boleh panggil saya Amzah. Okey, Arisa? Nama saya Nur Arisa Syahira binti Muhammad Syahir dari kelas 5 ini. Okey, nak panggil apa ni? Arisa? Arisa. Edina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Edina Humairah binti Umar. Okay, nak panggil apa? Kawan-kawan nak panggil apa ni? Edina? Tak payah off kan? Terus buka je. Dalam sesi ni terus buka mic. Tak payah off. Okey. Okey, Amar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karol Ahmad Danish. Okey, Naili? Assalamualaikum. Selamat siang, saya Nurul Dawsah binti Haizil. Okey, lagi saya. Okey, lagi seorang cikgu tak nampak. Sini, siapa seorang ni? Ya, cikgu panggil nama. Naili, Amar. Syaidatul, seorang lagi Syaidatul. Syaidatul ada di atas tu. Semua buka ni,
semua buka ni. Tak payah tutup dah kamera. Tak payah tutup mic. Kenalkan kepada kawan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syaidatul Asyikil binti Ahmad Haridi. Saya berumur 11 tahun. Okey. Okey, untuk bahagian berkumpulan seperti yang kita nyatakan tadi, untuk soalan yang pertama ni kita bagi Humairah, Idina Humairah jadi ketua, boleh? Yang lain setuju ke? Setuju. Setuju. Okey, kita nak bagi Irina. Okey, kita ada 5 soalan. Jadi Irina pilih. Bincang dengan kawan-kawan ni, nak pilih nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Bincang. Rasa-rasa nak soalan yang mana? 5. Saya rasa 3. 3. Nombor 5. Okey. Rasa-rasa nak pilih 3, ada 2. 3 ke 5? Pilih. Berapa orang nak nombor 5? Berapa orang nak nombor 3? Berapa orang nak nombor 5? Angkat tangan. Jangan tak payah. Cepat. Nak pilih 3 ke 5? Okay, Amar nak nombor apa, Ma? 3. Amar nak nombor 5. 5. 5. Okay, Aira. 4 orang. 4 orang nak nombor 5 ni. Alright. Kita teruskan dengan soalan kelima. Okey, turun tangan. Kita sangka-sangka. Pandai, bagus. Pandai. Okey, soalan nombor 5. Best. Okey. Soalan nombor 5, kita bertemakan perpaduan. Soalan nombor 5, kita bertemakan perpaduan. Okey, soalannya, menghormati adat dan kebudayaan amat penting bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia di negara kita. Ya? Ulang balik, menghormati adat dan kebudayaan. Sebab masyarakat kita ni majmuk kan, ada adat dan kebudayaan. Jadi kita kena hormat supaya dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, boleh? Okey. Ada seorang dah left pula. Siapa? Yang apa tu? Yang peserta nombor 2 tadi. Sampel. Ni. Nolaini. Naili. Naili ya. Naili mana Naili? Naili tu dia left dah. Tak ada dalam JM. Sekejap. Saya panggil. Panggil. Battery out. Itulah cabaran kita, Cikgu Sharifah Battery out. Handset battery ya? Macam mana Kak Pa, Wan Titan, kita teruskan ke macam mana? Nanti kita masuk pending dia. Kena tunggu dia masuk dululah. Nanti apa? Battery out. Sebab peserta tak cukup ni. Sudah. Tak apa, yang lain boleh bersedia dulu. Kita punya tajuk adalah tentang perpaduan. Tahu kan adat budaya, tahu kan? Macam-macam masing-masing kaum ada adat dan budaya masing-masing. So kita ni masyarakat majmuk, jadi nak wujudkan keharmonian, perpaduan, kita kena hormat. Nanti kita bincangkan. Seorang-seorang nak cakap. Jangan semua cakap, siapa nak dengar. Okey. Alright. Okey, dah ada. Alhamdulillah. Mana kenal ni? Okey. Alright, cikgu ulang balik soalan ya, Naili. Boleh? Naili? Boleh. Okey. Cikgu ulang balik. Soalan yang dipilih adalah soalan nombor 5, bertemakan perpaduan.
Okey, soalan dia adalah menghormati adat dan kebudayaan amat penting bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia di negara kita. Okey, kita mulakan perbincangan bagi kumpulan ini. Okey, Edina. Mana Edina? Okey, Edina. Edina kedua kan? Mana Edina? Mas, Edina ada kan? Edina Humaira. Ada. Okey. Ada. Okey, Edina kedua kan? Ashikin siapa tu? Ashikin. Sedatul on camera. On kamera Sedatul, kami nak tengok dia ada markah tak on kamera ni? Kalau tak ada markah, kita masuk kan? Okey. Edina boleh ni. Okey, nak jemput siapa yang nak bercakap. Okey, Edina ambil alih kita bercakap ni. Boleh? Okey, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya berbicara. Yang dihormati Barisan Hakim Nak Arifah Hanaf dan rakan-rakan yang pastinya akan sentiasa melontarkan idea. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dapat bersama dua secara talian dalam pemilihan tokoh muda untuk Tingkat Selatan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, marilah sama-sama kita bincangkan tentang tajuk yang telah diberi hormati adat dan kebudayaan amat penting bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Salah satu kelebihan negara kita ialah masyarakatnya yang berbilang kaum. Kita mempunyai kaum Melayu, yang berbeza yang lain terutamanya di Sabah dan Sarawak. Situasi ini menyebabkan negara kita mempunyai berbagai adat atau budaya yang menarik. Perhatikan, adat atau budaya yang unik membuat kompetitif bisa dibagi sebagainya. Sebenarnya, budaya yang unik ini memang wajar dihargai kerana budaya ini akan menunjukkan kuasa kaum itu. Tanpa budaya ini, kuasa kaum akan ada yang selama-lamanya. Budaya yang ramai memakai pakaian tradisional, makan menggunakan pangai, pergi ke luar olahraga, dan sebagainya. Baik menimbulkan rasa bangga pengalaman budaya kaum itu. Orang terbalik berasa budaya menaikkan budaya temui nenek moyang mereka sama ini. Okey, Edina boleh, kawan-kawan yang nak bercakap boleh angkat tangan. Okey. Kita dengar. Okey, Khairul Amal. Okey, Khairul Amal. Okey. Oh, tak dengar apa-apa. Tak apa. Tak apa. Khairul Amal nak bercakap tentang okey, Khairul Amal mulakan. Teruskan. Kita boleh cuba menggunakan peluang berinteraksi untuk menjalinkan persahabatan demi integrasi Malaysia. Ada lagi yang nak bagi pendapat? Cuba angkat tangan. Siapa yang nak bagi pendapat? Okey, Arisa.
Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua guru-guru, para juri dan rakan-rakan sekalian. Adat dan kebudayaan setiap kaum di Malaysia adalah pelbagai dan berbeza. Perbezaan agama, budaya dan adat resam setiap kaum dan etnik haruslah diraih dan dihormati bagi mengekalkan keharmonian dan keamanan negara. Sebagai contoh, tarian singa dan perayaan kuih bulan merupakan budaya adat tradisi turun-temurun kaum Cina. Tarian singa ialah satu pergerakan yang rancak diiringi gendang mampu memukau mata sesiapa sahaja yang melihatnya. Manakala perayaan kuih bulan yang disambut sempena bulan mengambang penuh akan diserikan pula dengan tanglung-tanglung yang bercahaya. Uniknya sekarang, tarian singa bukan sahaja terdiri daripada kaum Cina, malahan turut disertai oleh kaum India dan Melayu. Persembahan tarian singa memerlukan semangat setia kawan dan persefahaman yang tinggi. Maka tidak hairanlah sekiranya tarian ini dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Cikgu yang lost connection sekejap ya. Azad yang lost connection. Soal internet ni, okay? Alright. Cikgu lost connection. Tadi Naili ya? Ya. Okay. Assalamualaikum semua. Pada pendapat saya, kita harus menghormati adat dan kebudayaan semua kaum Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Ada masyarakat Melayu, Cina dan India. Okay. Ada lagi yang nak bagi pendapat? Bagi kawan-kawan siapa ni baru kita bincang. Kita bincang. Saudara ada nak bagi pendapat? Tentang adat budaya ni? Ada nak bagi pendapat? Muazzim, Hamzah? Nak bagi pendapat apa tentang adat budaya ni? Edina, okey Edina. Edina? Edina sayang dekat sikit dengan handphone tu. Tak dengar jauh sangat. Nanti kawan-kawan tak dengar. Dekat sikit dengan handphone. Alright. Okay. Selain itu, tindakan individu tertentu menghargai budaya ini menjadi satu cara yang paling mudah untuk mempamerkan rasa menghormati generasi tua daripada generasi muda. Budaya memakai pakaian tradisional menjadi satu kaedah yang mudah untuk mengamalkan di remaja dalam juga mereka mengekalkan budaya tradisional ini. Remaja bukan sahaja mampu membuktikan rasa hormat mereka, tetapi turut menerima penghargaan generasi tua lantaran sanggup mengekalkan budaya. Okey. Okey, Khairul angkat tangan. Khairul Ammar. Okey, Khairul Ammar. Teruskan. Ada yang cakap pasal apa? Pasal perayaan, ada pasal pakaian. Okey, Khairul Ammar nak bagi pendapat tentang apa pula? Kita harus menghormati dan menghargai orang lain tanpa mengira warna kulit, upaya fizikal atau bahasa yang digunakan untuk bercakap. Okey. Sedatul, tadi ada angkat tangan. Saya juga berpendapat kita boleh menghadiri perayaan bersama-sama mereka. Kita boleh mengongsi keceriaan bersama mereka. Jadi janganlah kita memperlekehkan adat mereka. Okey, Aisyah. Dari segi makanan pula, setiap kaum mempunyai makanan yang mencerminkan identiti kaum masing-masing. Contohnya, kaum Melayu terkenal dengan nasi lemak.
kaum Cina pula terkenal dengan nasi ayam Hainan. Manakala kaum India terkenal dengan capati dan kari. Namun begitu, makanan ini sudah mula diterima oleh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Jadi, tidak janggallah jika mereka boleh duduk semeja sambil makan nasi lemak beralas daun pisang bersama-sama. Orang Cina pula tidak kekok makan capati dan kari di restoran mamak. Orang India juga tidak nampak janggal untuk makan nasi ayam Hainan di majlis keraian, majlis hari jadi atau jamuan. Sebagai contoh, ketika bulan puasa, bazar Ramadan bukan sahaja dikunjungi oleh kaum Islam, malah kaum India, kaum Cina juga dikunjungi. Mereka mahu merasai dan mencari juadah yang hanya ada pada bulan puasa sahaja. Sekian sahaja daripada saya. Okey, tadi Hamzah dah angkat tangan. Okey, Hamzah. Apa pendapat Hamzah pula? Ada yang kata makanan, ada yang kata menghormati, ada pakaian. Okey, Hamzah pula pendapat Hamzah macam mana? Kita boleh buat rumah terbuka. Apa dia? Kurang jelas. Kita juga boleh membuat rumah terbuka. Itu pendapat orang datang. Orang datang meraih bersama-sama. Ada pendapat lain? Idina. Okey, Idina angkat tangan. Salah satu kepentingan mengekalkan budaya ialah budaya mempunyai nilai-nilai murni dan sifat menghormati. Kedua-dua sifat ini sudah hampir terkikis daripada diri remaja negara ini. Remaja sudah mula memanggil ibu bapa mereka dengan nada yang kasar dari rumah dan juga memanggil orang tua. Jadi, pengekalan dan pengalaman budaya ini sudah pasti akan menonjolkan rasa hormat dan sikap atau jati diri remaja yang murni. Remaja akan menjadi individu yang terbilang. Malah jika menghargai budaya, sesuatu budaya kaum, kita akan berjalan zaman. Okey. Saya bekerja sama menjalankan kenduri sudah mula hilang sedikit demi sedikit. Antara masyarakat kita lebih suka menggunakan perkhidmatan catering. Atas alasan mudah, kita sudah melupakan budaya bekerjasama ketika mengadakan kenduri yang mempunyai banyak impak politik. Semua mengatakan kau sudah pasti akan mengembalikan nostalgia majlis duri yang diadakan secara meriah. Tambahan pula, pengamalan budaya ini memakai peraturan dan saling bergantung anggota masyarakat amalkan. Kemudian, semua kaum harus mengekalkan budayanya kerana melalui budaya kita bersatu. Tak hormat antara satu sama lain menyebabkan kita tidak akan menyakiti kaum lain dan kepada perkara yang lain. Sebaliknya, penghargaan terhadap budaya menguatkan semangat persatuan kita. Itu daripada saya. Okey, Naili, tadi ada angkat tangan. Okey, apa pula pendapat Naili? Pada pendapat saya, Naili, okey? Okey, Hamzah, ada nak cakap ke Hamzah? Asal Datuk diam je. Ada pendapat? Okey, Amar. Okey, Naili. Naili okey? Lain dia tak okey kot.
Okey, Amar. Okey, apa lagi pendapat Amar? Kalau tak okey kita tukar topik. Apa lagi? Ada idea lagi tak tentang tajuk perpaduan ni? Menggalakkan perhubungan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai budaya, etnik, kaum, agama dan rohani. Okey, Sedatul? Kita juga boleh memakai pakaian tradisional untuk pergi ke majlis perayaan, perkahwinan dan lain-lain. Okey, rasanya ada lagi tak idea lain? Kalau tidak kita nak buka lagi satu soalan boleh? Dina ada idea lain lagi, Amar? Kita nak teruskan soalan ni ke kita ada nak buka lagi satu soalan? Sebab tadi yang Hamzah kurang bercakap, Sadatul kurang bercakap. Hamzah ada idea ke nak buka lagi satu soalan? Macam mana kawan-kawan semua? Boleh buka soalan ni Puan. Nak tukar soalan ya? Soalan lain ya, supaya mereka dapat idea lain lagi ya. Okey, sekarang ni kita tadi dah buat soalan yang kelima. Okey, sekarang kita ada nombor 1, 2, 3 dan 4. Kalau boleh semualah bagi pendapat. Bagi satu penggan, seorang sikit, jangan diam je. Boleh? Okey. Sekarang ni tadi siapa? Khairul lah. Okey, Khairul lah. Sekarang ni Khairul nak pilih soalan nombor berapa? Dia angkat tangan tu. Dia nak pilih soalan tu. Kita bagi dia pilih. Okey kawan-kawan. Okey? Khairul Amar, cepat. Soalan 1, 2, 3, 4. Agak-agak dah nombor berapa? Tunggu. Jadi, Soalan pertama. Soalan pertama. Semua setuju soalan pertama? Setuju. Ni sebulan ni setuju korang? Okey, soalan pertama. Bacakan soalan pertama. Alright. Soalan pertama. Ya. Okey, soalan pertama berkaitan dengan soalan pertama adalah temakan kekeluargaan. Okey, peranan ibu bapa masyarakat ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan ibu bapa zaman masyarakat dahulu. Okey, contohnya masa cikgu kecil-kecil dulu tak sama macam kamu kecil sekarang. Nampak? Ibu bapa zaman dahulu dengan ibu bapa zaman sekarang. Jadi siapa yang nak bagi pendapat, kita akan bagi, cikgu akan buka raise hand. Okey, lepas tu kita ambil sikit-sikit idea. Okey, Amar tangan dulu. Terus kepada Amar. Pada ibu masak untuk dari segi memakai hidup sehat, pemakaian kemas dan ceria. Kurang jelas. Amar ulang balik Amar. Ulang balik poin tadi. Perlu menjadi role model kepada anak-anak dari segi akan gaya hidup sehat, menampilkan diri kemas dan ceria. Okey, terima kasih Amar. Kita teruskan pada keduanya Arisa. Okey Arisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Peranan ibu bapa pada era globalisasi ini amat mencabar. Mereka lah yang bertanggungjawab atas masa depan hadapan anak-anak bangsa kita. Dari segi pendidikan, peranan ibu bapa kini amat mencabar. Boleh dikatakan semua ibu bapa kini keluar bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang tinggi. Ibu bapa tidak lagi meluangkan masa bersama anak-anak dalam memberi pendidikan kepada anak-anak di rumah. Peranan mendidik anak-anak diberikan kepada guru di sekolah semata-mata. Ada juga ibu bapa yang bekerja sehingga lewat malam walaupun pada hujung minggu. Berbanding dengan ibu bapa dahulu, kebiasaannya hanya bapa sahaja bekerja dan ibu menjadi suri rumah sepenuh masa. Jadi kaum ibu dapat meluangkan masa untuk mendidik anak-anak di rumah. Lebih banyak masa dapat diluangkan bersama anak-anak, terutamanya pada hujung minggu. Jadi ibu bapa dapat memainkan peranan sebagai guru di rumah. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Kita teruskan Irdina. Saya tidak dapat saya nafikan ibu bapa masyarakat ini memainkan peranan yang penting dalam
ibu bapa masyarakat ini bukan sahaja perlu menanggung tanggungjawab menjaga kehidupan keluarga, malah mengasuh anak-anak supaya menjadi anak yang berguna. Anak-anak memakai putih yang menjadi pencorak yang masa kini, peranan ibu bapa masyarakat ini jauh berbeza dibandingkan dengan peranan ibu bapa masyarakat terdahulu, kerana mereka perlu melahirkan model yang cemerlang. Okey, terima kasih Lina. Pendidikan yang paling awal oleh seseorang anak dari rumah. Sejak kecil lagi, ibu bapa masyarakat harus dan mendidik anak-anak supaya dapat membeza perkara yang tak mudah dan tak boleh mereka. Zaman dahulu, dia menggunakan kaedah teknik atau yang berkait untuk membesarkan anak-anak. Mungkin tidak lagi hari ini. Malah ini boleh diberikan akses juga pada waktu masyarakat. Dan juga selesai memasuki belajar yang telah disampaikan perlu bapa masyarakat dan di atas arahan itu. Beza dengan dahulu, bapa masyarakat ini tak boleh anak-anak secara mempunyai sahaja dengan tindakan dari saya. Okey, terima kasih Dina. Kita teruskan dengan Naili. Pada pendapatan ibu bapa perlu memantau pemakanan anak-anak mereka supaya memastikan anak-anak mereka sihat. Okey, itu sahaja. Sadatul? Okey, Sadatul. Sekarang ramai ibu yang berkejaya. Mereka bekerja untuk menambah pendapatan, untuk membeli keperluan asas dan memberi kemewahan kepada anak-anak mereka. Tetapi mereka tidak menyedari anak-anak mereka telah kekurangan kasih sayang. Tugas mereka telah diambil alih oleh pembantu rumah yang mengasuh dan mendidik anak-anak mereka di rumah. Mereka juga menyerah anak-anak mereka kepada rumah datuk dan nenek. Okey, Datuk. Ada lagi? Hamzah. Okey, Hamzah. Okey, Hamzah. Okey, Hamzah. Pada pandangan saya, seperti dulu, ibu bapa dan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Kadang-kadang anak-anak mereka hanya jalan kaki dan ada juga yang menaiki basikal pergi ke sekolah. Tetapi berbeza dengan sekarang. Ibu bapa hanya menyediakan gadget seperti telefon, laptop untuk belajar online di rumah. Okey, itu sahaja. Hamzah. Okey, Khairul, Amma. Pada pendapat saya, ibu bapa perlu bijak memilih jenis minda yang perlu dilakukan kepada anak-anak dan perlu dipantau demi keselamatan anak-anak. Okey, ramai nak angkat tangan ni, ramai. Cikgu nak pilih siapa dulu? Kita pilih Arisa. Boleh ya? Okey dah. Ada lagi? Naili ke Arisa dulu? Arisa. Okey.
Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para juri, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Peranan seorang ayah dalam sebuah keluarga kini penting berbanding dahulu. Jika dahulu peranan seorang ayah hanya telah keluar bekerja, mencari rezeki untuk keluarga. Tugas menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak diserahkan kepada kaum ibu sepenuhnya. Namun kini segalanya telah berubah. Ayah zaman kini lebih berfikiran terbuka. Ayah zaman kini dilihat lebih banyak meluangkan masa bersama anak-anak di rumah. Seorang ayah zaman kini dilihat lebih banyak memikul tanggungjawab dan tugas menguruskan rumah tangga ini bersama kaum ibu. Ayah pada zaman kini tidak kekok untuk menjalankan kerja-kerja rumah seperti mencuci pinggan, memasak, membasuh baju, mendobi dan sebagainya. Pastinya kaum ibu rasa dihargai jika tugas menguruskan rumah tangga dan menguruskan anak-anak ini dipikul bersama. Ini akan menjadikan contoh kepada anak-anak. Sebagai teladan, sikap baik yang ditunjukkan oleh ibu bapa ini akan menjadi ikutan anak-anak apabila dewasa kelak. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Ariza. Tadi cikgu tengok Naili. Mana Naili? Dia angkat tangan, lepas tu dia letak balik. Naili? Pada pendapat saya, ibu bapa juga perlu memberi pelepasan kepada anak-anak untuk membuat aktiviti harian yang lain. Contohnya memberi anak-anak bermain di luar seperti bermain badminton, bermain bola dan lain-lain. Okey, Sadatun? Norma baharu kini, ibu memantau anak-anak belajar dari rumah. Bagi ibu yang tidak bekerja, mereka boleh masak dan mendidik anak-anak mereka di masa yang lapang. Ibu bapa yang bekerja pula tidak dapat memantau kegiatan anak-anak hingga adanya terjebak dengan kegiatan tidak bermoral. Contoh merokok, melepak, menghidugam, terlibat dengan najis dadah. Ibu bapa yang bijak pandai membahagikan masa. Gunakan waktu malam atau masa cuti untuk bersama anak-anak mereka. Mereka boleh memberi didikan dan kasih sayang yang secukupnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Sadatun. Sekarang ni kita jumpa Idina pula. Lepas ni Amza bersedia Idina dulu. Arus pemurian dan digitalisasi semestinya telah memberikan peranan besar dalam memberi kemahiran ke ibu bapa pada masa itu. Kandungan dana dan lain-lain lagi begitu mudah untuk diakses pada masa ini. Kemudian itu adalah cara mereka untuk menggariskan cara terbaik. Sebagai contoh, daripada hanya meletakkan baik dengan mengkaitkan konsep pada anak-anak, bapa masyarakat perlu mereka penggunaan media tersebut. Tidak adil sekiranya bapa mengutuk anak-anak untuk mengurangkan dan dari sampai bapa masyarakat tidak permainan pendidik dan melihat di ekor bapa. Sebaliknya, ibu bapa masyarakat membantu itu dengan anak-anak dan memberi teladan yang baik dengan membawa anak-anak ke program sukarela. Saja. Okey, terima kasih. Kita teruskan kepada Amza. Pada pendapat saya, ini dulu. Kalau anak mereka semua pergi bermain padang, bermain bola,
dengan kawan-kawan dan jiran-jiran. Perintah kawalan pergerakan anak ibu bapa yang tidak memberi keluar, yang tidak memberi anak-anaknya keluar rumah kerana takut dijangkiti virus 19. Okey, kita panggil Amar untuk bagikan pendapat. Pada pendapat saya, ibu bapa perlu mengetahui siapa rakan baik anak-anak di luar maupun di atas talian. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja. Naili? Pada pendapat saya, ibu bapa juga perlu meluangkan masa untuk mengajar anak-anak tentang kebersihan. Contohnya, mencuci tangan, tidak bermain kotoran. Okey, ini cikgu panggil yang terakhir ya untuk sesi ni, Idina. Apa lagi pendapat Idina? Sebagai kesimpulannya, bapa masyarakat ini perlu memantapkan kemahiran ibu bapa dan dewasa ini dalam mendidik anak-anak mereka. Okey, ada satu kisah Datul. Setiap seorang cikgu bagi masa untuk buat kesimpulan ya. Okey, Datul. Pada era yang penuh dengan persaingan yang sengit ini, masyarakat bertambah sibuk dengan usaha mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Sehingga mereka terlupa akan memberi kasih sayang dan didikan yang cukup kepada anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu rasa itulah sesi nilam kita pada hari secara individu dan berkumpulan. Individu dia menyampaikan satu pendapat, tapi bila berkumpulan ni kita ada dalam satu kumpulan. Jadi cikgu bagi peluang semua menyatakan pendapat masing-masing dan setiap poin yang diberi berbeza-beza, betul kan? Bila kita berada dalam kumpulan, kita dapat lagi banyak idea. Oleh itu, cikgu rasa cukuplah setakat ini kita punya pemilihan tokoh nilam 2021. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Mula-mula betul saya takut tapi sekarang tak lagi kan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Syabas cikgu ucapkan. Pemilihan kamu adalah 6 yang terbaik berdasarkan lisensi buku yang dihantar. Ingat awal-awal tu hantar pasal lisensi buku kan? Jadi kamu adalah 6 yang terbaik daripada 65 buah sekolah. Nampak? Semua sekolah cikgu dah tengok dan ini adalah 6 yang terbaik. Jadi kalau siapa juga yang menang atau yang kalah, jangan ambil kisah. Jadi ini peluang kamu sebab kamu ingat kamu adalah 6 pelajar, 6 murid-murid yang terbaik daripada 65 buah sekolah. Okey? Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri, sebelum kita mengakhiri, kita jemput Puan Masura. Okey, untuk lepas kita jemput Puan Masura, kita panggil setiap pengajar untuk bercakap. Puan Masura, ada apa-apa yang nak dikatakan untuk program kita petang ni? Cuma itulah ucapan syabas dan tahniah kepada 6 peserta yang terpilih, anda yang terbaik di kalangan yang terbaik. Ni kalau ikutkan setakat ni kamu adalah pemenang. Kamu sendiri pun sudah pemenang sebab kamu di antara 6 yang terbaiklah di daerah pada tahun ini. Jadi keputusan kita akan umumkan kemudian, bukan pada hari ini. Jadi balik ni dah boleh relax dah. Kamu punya tugas dah selesai. Jadi dah boleh relax. Teruskan PDPR ya. PDPR kena teruskan juga. Okay, so cikgu ucapkan tahniah dan syabas. Teruskan. Okay, tahun depan masih ada lagi peluang untuk kamu banyak lagi. Nanti sekolah menengah pun ada peluang lagi. Okay, teruskan bakat yang ada. Jangan sia-siakan. Asah. Ini adalah pengalaman kamu. Nanti tahun-tahun ke depan cuba rebut segala peluang yang ada. Okey, jadi seorang murid yang aktif. Cikgu doakan semoga kamu berjaya di masa depan.
nanti kita akan dengar sikit ucapan penggolongan daripada juri kita lah. Juri kita hari ni memang pakar dalam pertandingan kita hari ni. Okay, good luck, selamat berjaya. Okey, terima kasih kepada Puan Masura. Jemput Puan Hajah Zaitun untuk menyatakan pandangan dan bagi kata-kata semangat lah kepada mereka sebab seorang akan terpilih untuk mewakili peringkat negeri. Okey. Terima kasih kepada pengongsi. Jadi saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah lah penghargaan kepada semua peserta yang telah mengambil bahagian untuk tokoh nilam pada hari ini. Dan saya sebenarnya secara peribadi memang sangat kagum lah sebab ada peserta itu yang boleh memberikan pendapatnya yang begitu bernas dengan huraian, dengan contoh. Jadi saya kagum, saya kata macam mana murid itu boleh pembacaan yang begitu luas Jadi seperti inilah sebenarnya kalau kita lihat tentang pemilihan tokoh, seperti inilah yang kita harapkan sebab apabila dia disebut tokoh nilam daripada pembacaan buku yang dibaca, maka lahirlah pendapat yang memang bernas. Jadi orang kata bertepatan lah kalau dia banyak beberapa buah buku yang dibaca, maka itulah yang akan menyerahkan bagaimana dia daripada pembacaan buku yang ilmiah itu, maka dia dapat melahirkan idea, melahirkan pendapat. Saya kagum sebab memang baguslah yang memberikan pendapat dengan begitu baik sekali Jadi saya juga berharaplah kalau sekiranya tokoh yang dipilih untuk peringkat Kelantan ini, mereka juga akan memenangi di peringkat. Saya rasa seterusnya tidak mustahil. Itu saja dan tahniah sekali kepada yang telah mereka yang peringkat akhir dalam pemilihan untuk peringkat daerah Kelantan Selatan. Terima kasih. Okey, terima kasih tindakan bagi Puan Syazaka. Seterusnya kita dengar pendapat dari Puan Syarifah Rosna. Apa? Ada ke tu? Puan Syarifah. Okay. Sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua dah hilang debar-debar ya. Nama orang ni dah hilang dah debar-debar je. Boleh senyum dah kan? Okay, yang pertama cikgu nak ucapkan tahniah lah kepada 6 orang peserta yang terpilih pada hari ini. Kalah atau menang tu kamu tak payah fikir. Dan jangan jadikan itu sebagai penghalang kamu lah ya. Itu memang ada pertandingan, ada kalah, ada menang ya. Okey. Kalau kamu jadikan hari ini sebagai pengalaman, ini mungkin pengalaman pertama kamu. Macam Arisa dia dah banyak mengerai pertandingan, dia mungkin ada banyak dah pengalaman. Mungkin yang orang lain ini adalah kali pertama dan ini jadikan ini pengalaman pertama kamu untuk kamu melangkah ke fasa seterusnya. Kamu ada banyak masa yang panjang. Boleh gunakan pengalaman pada hari ini untuk langkah seterusnya. Cuma apa yang dapat saya simpulkan, ada peserta yang bagus. Memang macam yang Puan Zaitun cakap tadi, saya pun terkejut juga kalau saya pun diberi spontan macam tu, agak sukar juga saya fikirkan isi, kemudian saya nak ulaskan. Saya nak beri ulasan, nak berikan bukti pengukuhan kepada isi saya tadi. Namun ada juga beberapa orang peserta yang saya dapati, kamu boleh beri isi, banyak isi yang kamu dapat huraikan. Cuma kamu tak ada ulasan. Kamu hanya beri poin-poin saja. Kamu berikan isi, kamu beri isi. Tak ada penjelasan. Bila tak ada ulasan, tak ada penjelasan, jadi kamu punya isi tu tak kukuh. Maksudnya bila macam kami juri-juri ni, kami boleh berdebat. Kenapa
kamu pilih isi ni, tak ada ulasan apa pun. Itu kan, itunya perkara yang penting lah untuk kamu kan. Mungkin ada di kalangan 6 orang peserta ni akan melangkah ke fasa seterusnya, ke peringkat negeri. Kamu ambil poin cikgu ni, ini satu je lah ya dari apa yang pengalaman yang saya tengok tadi kan. Bila kamu dah pilih satu isi, berikan ulasan. Ulasan tu adalah sebagai pengukuhan pada kami juri ni. Itu. Okey. Nampak di situ kamu punya pengetahuan kamu tu luas. Kamu kalau kamu beri saja ulasan, maksudnya macam kamu menghafal. Maksudnya pemikiran kamu belum terbuka lagi, belum luas lagi. Tak ada kalau dalam bahasa Melayu kita kata perbendaharaan kata tu belum cukup luas. Ya. Itu poin yang kamu kena ingat lah untuk fasanya seterusnya nanti ya. Okey, tahniah lagi sekali. Hilangkan debar-debar, lepas ni boleh senyum. Ajak mak pergi KFC ke, hilangkan ya. Okey, raihkan kejayaan pada hari ini. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah Rosnah. Seterusnya kita minta pendapat pada Encik Idris. Okey. Mana Encik Idris? Assalamualaikum semua. Pertama saya nak mengucapkan tahniah kepada pihak peserta dan juga kepada pihak sekolah yang telah berjaya menghasilkan permata untuk Cinta Selatan. Ya, saya dapati semua peserta telah pun berusaha untuk mencapai satu tahap yang baik. Dan saya percaya pada pusingan yang seterusnya nanti di peringkat negeri, kita pasti akan dapat antara keputusan yang terbaik di kalangan peserta. Kerana hasil daripada pertandingan tadi, saya dapati ramai pada peserta telah dapat menonjolkan idea-idea yang bernas, dan seandainya semua peserta yang antara peserta yang terpilih nanti dapat memperbaiki seperti saranan oleh 2 orang juri lagi, tidak mustahil anda akan dapat johan dalam pertandingan peringkat negeri. Yang kedua, way forwardnya, saya harap supaya adik-adik ini dapat menimba sebanyak mungkin pengalaman dan dapat menyebar luas kepada rakan-rakan yang lain supaya kita tidak ketanggusan pada masa akan datang. Pastinya wakil-wakil untuk ke pertandingan yang lebih tinggi. Akhir kata saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta dan kepada semua guru pembimbing dan kepada pihak USTP yang menjayakan program Nilam ataupun Nilam kita pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua para juri, semua para peserta urus setia. Cikgu memohon maaf jika terdapat salah silap sepanjang cikgu mengendalikan pemilihan tokoh nilam bagi sekolah rendah peringkat daerah Cinta Selatan 2021. Jadi tahniah semua dan keputusannya kita akan umumkan sebaik sahaja semua pertandingan selesai dan kita akan maklumkan kepada guru di sekolah. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.